luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Sahabat-sahabat yang budiman, yang Ustazah kasihi sekalian, alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh penonton, ya, muslimin muslimat yang pada petang ini dimudahkan urusannya oleh Allah untuk bersama-sama dengan kita, ya, bersama-sama dengan kami, di mana program kita pada petang ini adalah dibawakan oleh Malaysia for Syria, sebuah badan bukan kerajaan iaitu NGO yang berusaha keras memberikan perhatian untuk membantu saudara-saudara seakidah kita,
saudara-saudara seagama kita ya yang sedang ditimpa musibah, ujian yang sangat besar, iaitu di negeri bertuah di salah satu daripada bumi Anbiya, iaitu Syria. Ya, jadi bersama-sama dengan Ustazah, sahabat-sahabat sekalian adalah saudari Nur Fariza binti Bahar, yang lebih dikenali dengan nama manjanya iaitu Fiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, lebih kurang sama nama kita Fiza ya. Fiza sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ustazah sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi Fiza adalah wakil daripada NGO Malaysia for Syria. Jadi hari ini petang ni kita bersiaran Fiza. Cuma ialah Ustazah minta izin Ustazah pula yang jadi moderator, tak apa. Ya, di mana tajuk kita pada petang ini, saudara-saudari sekalian, tajuk kita itu adalah doa dan air mata untuk Syria. Ya, Masya Allah pada hari yang ke-24 Ramadan. Ya, hari ini adalah hari yang ke-24 Ramadan. Betul kan Fiza? Yes. Pada hari yang ke-24 Ramadan, Ustazah nak mengajak sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan yang budiman untuk pergi jauh. Ya, jauh keluar daripada sempadan negara kita Malaysia. Ya, merentasi banyak benua untuk sampai nun, untuk kita mendekati, untuk kita berikan keprihatinan kita kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini tangisan mereka sudah tidak ada suara lagi. Ya, tangisan mereka dah tak berlagu dah. Ya, yang pada mereka kadang-kadang dah tak jelas dah bulan apa, hari apa, ya, perayaan apa, semua tu dah bercampur baur. Kenapa? Kerana mereka diuji dengan peperangan yang sangat besar. Ya, dan itu telah berlangsung bertahun-tahun. Kita yang diuji oleh Allah dengan pandemik COVID-19 pun, ya, menghitung hari bilakah virus ini akan berakhir, bilakah pandemik ini akan berakhir. Tapi Masya Allah, ya, saudara-saudara kita di Syria dan di bumi-bumi yang di mana sekarang ini berlaku peperangan, pertempuran, ujian yang sangat besar. Ustaz tak tahu bagaimana mereka menghitung hari. Ya, bagaimana mereka meletakkan harapan yang tinggi untuk melihat semua itu berakhir. Jadi pada petang ini sahabat-sahabat sekalian, ya, tuan-puan yang budiman, mari kita bukakan hati kita. Kita bukakan minda kita, ya, emosi kita, perasaan kita, jiwa kita untuk cakna dengan siapa? Dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang Fiza, ini antara approach pendekatan psikoterapi Islam, ya, yang Ustazah dan sahabat-sahabat gagaskan modul psikoterapi Islam untuk menguruskan tekanan. Ya, di antara cara untuk menguruskan tekanan, antara cara untuk menguatkan kesabaran kita, untuk kita cekal adalah dengan melihat musibah yang berlaku kepada orang lain yang lebih berat daripada apa yang berlaku kepada kita. Ya, supaya kita ni biar sudut pandang kita berfikir tu biar luar daripada kotak yang biasa, biar luar daripada kerangka yang biasa, biar menerjah sampai ke Syria, biar pergi sampai ke Palestin, ya, biar lihat macam mana yang berlaku kepada etnik yang lain, etnik Muslim yang ada di seluruh dunia yang sedang ditindas dan dizalimi. Dengan kita melihat kepada ujian-ujian yang sedemikian yang menimpa saudara kita di luar sana, insya-Allah kita akan merasakan, ya Allah, apa yang berlaku pada kita ni sikit je. Apa yang berlaku pada kita ni kecil je. Jadi kita akan lebih tahan lasak menghadapi kehidupan. Betul ya Fiza? Sebab Fiza telah pun pergi, ya, ke misi-misi menghantar bantuan, ya, yang dikendalikan oleh Malaysia for Syria. Jadi insya-Allah mungkin kita boleh mulakan Fiza. Sebagai permulaannya kami nak dengar sikit berita daripada Fiza, ya, bagaimana agaknya keadaan kondisi yang berlaku, ya, di Syria dan bagaimana dengan misi-misi kemanusiaan yang telah pun dilakukan oleh Malaysia for Syria. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia, saya kenalkan Malaysia for Syria ini, Ustazah, ditubuhkan pada 2012. Ini adalah kali yang ke-11 kita jalankan misi, tetapi kita tahu pada 2020 ni cabaran dia agak luar biasa, yang mana dugaan dia juga yang mana kita tidak dapat menghantar bantuan secara langsung ke dalam Syria. Namun itu bukan salah satu asbab untuk kita berhenti membantu mereka. Alhamdulillah kita ada rakan lapangan kita di sana. Kita hanya buat pemindahan ruang. So mereka lah akan memberikan bantuan tu, agihan tu di sana. Cumanya bagi kami Malaysia for Syria ni
agak terkilan lah sebab setiap tahun pasti kami akan turun ke sana, kita menyantuni mereka secara berdepan. Tapi tahun ni Allah bagi kami untuk rehat sebentar untuk menyantuni pula rakyat di Syria ataupun secara rakyat tempatan di Malaysia. Dan Malaysia for Syria juga kita bantu juga di dalam Syria ini, bukan sahaja kita bantu di Syria, kita bantu di Lebanon dan juga di Jordan, yang mana kita memberikan bantuan makanan, perubatan. Kita juga ada sekolah di dalam Syria, Ustazah, ya. Kita ada sekolah, kita ada bina pelbagai infrastruktur di Syria, telaga air, dan terbaru kita bersama dengan beberapa rakan NGO seperti CSM daripada Brunei, kita ada bina perumahan di dalam Syria untuk perlindungan rakyat-rakyat Syria. Yang mana kita tahu pada awal 2020, Januari 2020 ada berlaku serangan di Idlib. Jadi ramai pelarian daripada Idlib berlari ke utara ataupun berlari ke timur untuk mencari tempat perlindungan. So ini adalah salah satu usaha untuk kita bantu mereka meringankan beban mereka. Di samping itu juga, kita juga ada bina beberapa telaga air daripada sumbangan rakyat Malaysia. Kita membekalkan air bersih kepada mereka. Itu pun salah satu untuk dapat mengurangkan tekanan mereka. Kerana kita tahu dekat sana dengan nak membeli air sahaja, air bersih itu pun dah mahal dah. Walaupun di Syria ini berperang, Ustazah, tapi mereka masih lagi berniaga seperti biasa. Mereka, kalau nak katakan Ustazah, ya, kalau di Syria, mereka still lagi berniaga seperti biasa. Bila kita tanya mereka, kamu tak takut ke bom? Kalau mereka akan jawab apa tu, Ustazah? Kalau katakan mati, mana-mana pun aku boleh mati. Tapi sebelum mereka keluar tu, mereka dah ambil uduk dulu, barulah mereka akan pergi berniaga. So mereka dah tawakal tinggi. Itulah hebatnya rakyat Syria ni yang masih lagi berada di dalam Syria. Walaupun kita tahu daripada pagi hingga ke malam sentiasa berperang, perang tiada henti, akan ada pengeboman, akan ada sniper, tapi mereka tetap tawakal tertinggi. Ya, Fiza. Kalau ikutkan, kalau kita merujuk kepada beberapa hadis Nabi SAW dan juga beberapa pandangan ulama, sebenarnya memang ada satu keadaan yang disifatkan sebagai malhamah kubra. Ya, maknanya satu tempat pertempuran darah, ya, yang sangat besar yang akan berlaku di akhir zaman. Ya, dan kalau ikutkan lokasi ataupun kedudukan Syria itu sangat strategik sekali yang menjadi rebutan kuasa-kuasa dunia, baik Yahudinya, Israelnya, ya, kuasa-kuasa dunia untuk apa? Untuk menguasai. Sebab itu pertempuran ataupun konflik di Syria ni sangat complicated. Betul ya, Fiza, ya? Sangat complicated sebab melibatkan banyak pihak. Ya, semua nak jadikan Syria ni sebagai pengkalan. Ya, untuk merealisasikan cita-cita masing-masing. Jadi kan, Masya Allah, jadi sangat sukar untuk mereka keluar daripada konflik tersebut. Sedangkan di sana, ya, kaum wanita, kanak-kanak, orang tua, semua dah terheret dalam kancah peperangan ataupun konflik yang sangat besar ini. Jadi maknanya apa? Dalam keadaan kita telah pun tahu keadaan tersebut dan telah ada hint yang diberikan daripada hadis Nabi SAW, biarlah kita mengambil satu sikap di mana kita meletakkan keprihatinan kita. Ya, dan Ustazah sentiasa bersama-sama dengan NGO, ya, yang ke depan sangat untuk memberikan bantuan-bantuan yang kita mungkin rasa kita tak boleh pergi sejauh itu. Ya, Fiza pun faham Ustazah punya peranan macam mana, kesibukannya macam mana. Jadi apa usaha Ustazah? Ustazah akan bagi sokongan. Ajak masyarakat untuk prihatin dan cakna kepada NGO-NGO yang seperti ini supaya apa? Supaya sampai bantuan kita. Dan dalam bab memberikan bantuan ni, jangan sampai terdengar cerita tentang sahabat-sahabat kita, tentang saudara-saudara kita di Syria, di Palestin dan di mana-mana juga, terdengar tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Langsung tidak terdetik dalam hati kita untuk menghulurkan walaupun bantuan dengan jumlah yang kecil.
Ya, jangan sampai tak ada langsung. Betul-betul dengar apa ni? Oh, Syria, oh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oh, Palestin, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Allahu Akbar. Padahal setiap kali kita mendengar tu, sebenarnya itu adalah tuah kita. Setiap kali kita mendengar, itu adalah rezeki kita. Rezeki apa? Rezeki untuk kita beroleh kebaikan yang sangat banyak. Konsep dalam Islam bagaimana? In ahsantum li anfusikum. Bila kamu buat baik, ya, kamu sebenarnya berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Bila kita mengeluarkan infak kita untuk bantu saudara-saudara kita di Syria, sebenarnya kita sedang menyantuni diri kita sendiri. Sebenarnya kita sedang menghargai diri kita sendiri. Sebenarnya kita sedang menyediakan, ya, berusaha untuk membina istana dalam syurga untuk kita sendiri. Ya. Kita sebenarnya sedang cuba meloloskan diri kita daripada dosa-dosa kita yang banyak. Jadi Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustazah berharap semua yang mendengar rasa terpanggil, ya, berikanlah sumbangan kita. Dan kita berdoa agar sumbangan ini dapat mudah sampai kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di sana. Ya, sebab contohlah, katalah saya tak ambil lagi ni contoh, kalau dekat Syria, Palestin sana, lebih-lebih lagi lah kalau dapat sumbangan kita kan. Ini Ustazah baru ambil yang dekat Malaysia ni pun ada kan, ya. Macam mana orang bila terima sumbangan tu, ya Allah, sampai dia cium-cium duit tu. Rasa gembira. Sangat-sangat. Sebab kita tak tahu di sebalik itu beban apa yang mereka tanggung. Ya, kita tak tahu di sebalik itu doa mereka agar sampai bantuan. Sama juga sahabat-sahabat kita di Syria. Ya, Masya Allah. Mereka perlukan dana pendidikan, mereka perlukan dana untuk makanan, mereka perlukan sekarang dalam bulan Ramadan untuk iftar, untuk berbuka puasa. Ya, insya-Allah kita semua alhamdulillah di Malaysia ni alhamdulillah boleh buka puasa dengan baik. Ya, bantuan juga meluas. Masya-Allah, bantuan meluas. Alhamdulillah. Ya, ini satu budaya yang sangat bagus pada masyarakat Malaysia yang sangat dermawan. Ya, masyarakat Malaysia sangat dermawan. Sangat dermawan. Dan tengok, bila masyarakat Malaysia dermawan, bukan bermakna lepas tu tak ada derma dah. Makin banyak derma. Maknanya apa? Setiap apa yang kita keluarkan itu digantikan lagi oleh Allah dengan yang lebih baik. Masya Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hari ini bicara kita adalah tentang doa dan air mata untuk Syria. Syria itu bukan orang lain, itu adalah saudara kita sendiri. Ya, sama-sama beriman, sama-sama akidahnya dengan kita, ya, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasa terbayang lagi Fiza, sahabat-sahabat sekalian, masa Ustazah pergi ziarah Syria sebelum Syria dilanda konflik. Sebuah negara yang sangat makmur. Fiza pernah pergi tak sebelum dilanda konflik? Belum, tetapi saya tahu daripada rakan-rakan saya bila sebelum berperang, negara itu sangat cantik, subhanallah. Memang orang kata sekali dia nak pergi lagi. Betul. Ya Allah, subhanallah. Sebuah negara yang makmur, yang subur, yang cantik, ya. Tanahnya tu memang subur. Memang best sangat. Saya dah pergi kat sana, memang rasa nak pergi lagi. Ia juga menjadi tempat untuk kita cari ilmu. Ya, ramai ulama dekat sana, Masya Allah. Ya, perhimpunan-perhimpunan mencari ilmu di masjid-masjid ketika itu masih boleh diteruskan. Itu bumi Syria, bumi Anbiya, ya, termasuk dalam dataran Syam, Syria itu sendiri. Jadi tak terbayang pun masa Ustazah pergi tu bahawa Syria akan jadi seperti hari ini. Ya, kecuali kalau kita rujuk pada hadis-hadis Nabi yang bagi petanda petunjuk, itu gambaran-gambaran akhir zaman. Tapi itulah yang berlaku. Jadi kita mengambil sempena 24 Ramadan, berbaki lagi insya-Allah, ya, 5-6 hari lagi Ramadan, untuk kita mengajak seluruh rakyat Malaysia khususnya, termasuk juga Singapura, Brunei, ya, Indonesia yang memahami bahasa kita sekarang ni kan, ya, bahasa Melayu, ya. Kita mengajak semua untuk tolonglah, keluarlah daripada kepompong yang kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Keluarlah daripada lingkaran hidup hanya untuk keluarga masing-masing saja. Ya, keluar daripada lingkaran itu. Ya, biarlah kita boleh terasa apa yang memanggil kita untuk bangun malam berdoa, yang memanggil kita seolah-olahnya rakyat Syria.
Ya, apa yang menjadi kekuatan kepada kita untuk bangun malam, untuk mengantarkan doa, untuk sujud dan rukuk. Kita terasa seolah-olah yang memanggil kita adalah rakyat Palestin, sahabat-sahabat kita di Palestin, di Syria. Bayangkan gagahnya rasa, kuatnya rasa untuk bangun malam. Ya, kenapa? Kerana doa kita diharapkan. Doa kita diperlukan oleh saudara-saudara kita. Dan kita ada peluang lagi 5-6 hari lagi untuk bangun berdoa. Siang berdoa, doa orang puasa mustajab. Malam kita berdoa, mudah-mudahan kena pula dengan malam Al-Qadar. Berdoa, ya Allah ya Tuhan, berikan kekuatan kepada saudara-saudaraku di Syria ya Allah. Ya Allah, berikan kelapangan hidup kepada mereka, berikan kekuatan iman kepada mereka, berikan pertolongan daripada apa yang nampak dan tak nampak untuk mereka. Ya, dan berdoa, ya Allah ya Tuhan, tolong hadirkan manusia, muslimin muslimah yang cakna, yang prihatin kepada ummah. Ustazah selalu amalkan, Fiza, satu doa yang berbunyi, nanti Ustazah bacakan doa tu. Ya, doa itu Ustazah temui dalam sebuah kitab, ya, dalam kitab tasawuf lah, ya. Kemudian disebut dalam kitab tersebut, ya, siapa yang berdoa dengan doa ni, insya-Allah Allah akan bukakan pintu kebaikan kepada dia, ya, Allah akan angkatkan kedudukan dia tu insya-Allah lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa? Kerana doa itu terkhusus kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi SAW ni bukan seorang, bukan dua orang, bukan kita kat Malaysia saja, ya, tapi terlalu ramai, merentak, maknanya melepasi sempadan negara, ya. Jadi doanya berbunyi, Allahumma ghafir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutuplah keaiban umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasihan belaslah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Allahumma jbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong bantulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suasana hati ataupun rasa emosi bila kita doa untuk umat Nabi SAW ni dia lain, Fiza. Tak sama macam kita doa untuk peribadi kita seorang-seorang. Sebab betul. Bila kita doa untuk orang ramai, ya, terbayang-bayang saudara-saudara kita yang tidur dalam khemah, ya, yang ketika mana musim sejuk ada ibu yang peluk anak dia, kan, ya, peluk anak, nak panaskan anak tu dengan segala usaha, tapi tengok-tengok pagi esok rupa-rupa yang dipeluk tu adalah jenazah anak dia. Maknanya tak mampu seorang ibu tu nak panaskan badan anak dengan kudrat yang dia ada semata-mata ketika mana Syria dilanda musim sejuk, kan, ya. Jadi Masya Allah terbayang kat kita dan kita berdoa, wahai Allah, ampuni umat Nabi, wahai Allah. Ya, bantulah umat Nabi SAW, tutuplah keaiban umat Nabi, ya. Tolong kasihan belas ya Allah pada umat Nabi SAW. Waktu tu kita rasa macam besar jiwa kita, ya. Seolah-olah macam kita ni macam pemimpin, rasa macam kita ni pemimpin yang tak dikenali, kan, ya. Pemimpin yang tak diundi oleh sesiapa pun. Tapi Masya Allah kita rasa macam kita akan memahami yang doa, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Tengok-tengok dalam doa kita pun nampak dah, ini baru doa pemimpin. Doa apa? Doa untuk ummah, doa untuk rakyat, doa untuk saudara-saudara yang ada di seluruh dunia. Ini baru pemimpin. Ya, mana layak seseorang digelarkan pemimpin tapi doanya hanya doa peribadi. Ya, doa untuk diri sendiri. Jadi Masya Allah, belum pun jadi pemimpin pun, ya. Tapi doa itu menjadikan kita berjiwa pemimpin. Menjadikan kita berjiwa sangat kasih kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diharap sangat, ya, kepada kita semua pada penghujung Ramadan ini, berikanlah doa kita beserta dengan air mata, ya, yang menunjukkan ketulusan, kesungguhan pada doa tersebut. Tolonglah rayu, ya, rafakkanlah doa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi konflik yang tak tahu bilalah kesudahannya.
ya, mereka berebut makanan, ya, berlaku kebuluran, mereka tidak ada tempat yang baik dan selesa untuk bermalam, ya. Masya Allah, dunia mereka dunia yang terlalu berbeza dengan kita. Jadi biarlah kita ada rasa empati, rasa ihsan, ya, kerana kita juga mengharapkan ihsan Allah kepada kita. Jadi kita memberikan rasa kasihan belas itu kepada saudara-saudara kita. Kita bantu pertama dengan doa, dengan ingatan, dan seterusnya sahabat-sahabat sekalian, tolong bantu dengan sebarang bantuan yang kita boleh berikan yang berupa keuangan, ya, sebab pada ustazah keuanganlah yang paling diperlukan, ya. Kalau kita nak bagi barang-barang, sekarang kita mengalami masalah untuk menyampaikan barang itu, ya, dalam keadaan tak boleh berlaku keluar masuk, ya, antara negara, ya. Jadi kita mudahkan dengan salurkan keuangan, ya, untuk sampai kat sana. Jadi insya-Allah saudara-saudara kita di sana, ia dapat menyalurkan wakil-wakil, maknanya NGO di sana akan mengambil tanggungjawab untuk menyalurkan bantuan itu kepada, ya, saudara-saudara kita semua di Syria, insya-Allah. Silakan Fiza, mungkin ada benda yang nak dikongsikan dengan masyarakat di luar sana. Kata-kata ustazah, doa-doa ustazah saya rasa tersentuh. Saya teringat lagi waktu mula saya pergi misi waktu tu di Lubnan pada tahun 2016. Pengalaman yang saya tak boleh nak lupakan. Waktu tu kami nak menuju ke Kitar Maya. Dan waktu tu kita ada jemput anak-anak yatim kat situ. Dan kita pada awal kita ada buat aktiviti seni lah bersama dengan anak-anak ni. Dan waktu tu ada 2 orang kanak-kanak, which is adik-beradik, Usamah dan lagi seorang, saya lupa nama ni, Ibrahim ke wallahualam lah. Tapi 2 orang, dia tidak bercakap. Yang lain berhappy ni, yang lain, anak-anak yang lain semua happy. Setiap menulis, setiap melukis. Tapi 2 orang anak ni dia diam je, tak bercakap. And then kami bertanyakan kepada penjaganya. Pada awal kami ingatkan penjaga dia tu itu maknya. Rupanya penjaga tu bukan maknya. Rupanya itu sepupunya. Kami tanya kenapa dia diam, kenapa dia tak bercakap, kenapa dia tidak melakukan aktiviti bersama rakan-rakan. Rupanya dia masih lagi trauma kerana dia melihat ibu dan ayah dia mati kena tembak depan mata. Waktu tu kita bercakap dengan dia pun dia tak nak bercakap. Ibarat dia tak melayan orang lain, dia hanya melayan perasaan dia sendiri. Sepupu dia siap tunjuklah yang mana waktu tu tentera masuk ke dalam rumah, anak-anak ni disorokkan di bawah meja dan ayah dia melindungi anaknya dan ayahnya ditembak. Dan penembak tu pula nampak ibunya juga ditembak. Tinggal lepas adik dia yang pertama pun ditembak. Jadi tinggal 2 beradik yang berada di bawah meja ni. Sis, daripada tu kami berborak dengan dia, kami ajak dia main. Barulah waktu tu dia main, barulah dia melukis dengan kami. Itulah baru pertama kali dia bercakap, itulah pertama kali dia involve dengan kami. Since daripada tu, bila kami pergi Lubnan, orang yang pertama yang anak-anak yang kami nak jumpa dia. Dan sejak tu kami nampak dia bangun, dia ceria. Itu yang memberikan kami kekuatan untuk membantu diorang lagi. Sebab kita melihat penderitaan diorang tapi diorang tidak menunjukkan. Bila kita tanya, aku dah tak nak sedih kerana ibu bapa aku sedang berada di syurga tengah berseronok. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Fiza, ustazah ada kesempatan hari tu pergi kat rumah sahabat lah dekat Palestin kan. Masya Allah, maknanya kehidupan mereka, kehidupan yang yelah duduk dalam penindasan kan. Jadi masa pergi tu tak ingatlah masa tu macam nak buka puasa juga rasanya. Kami puasa sunat ya. Jadi kan kita bagi sedikit duit pada dia untuk dia buatkan makanan kan. Rasanya buka puasa lah ya. Untuk buat makanan. Lepas tu bila Uzan masuk kat rumah dia kan, rumah dia penuh dengan air. Ya, penuh dengan air. Jadi sebab apa penuh dengan air? Rumah tu bocor, takungan dia apa semua. Masya Allah. Sampaikan, tapi dia tak tolak permintaan kami untuk tolong masak. Kalau kami tahu rumah dia macam tu, kami takkan beratkan dia.
Tak tahulah, kadang orang dengar kan marah pula ustazah. Yang kami tak tahu kondisi tu sebab dia memang bersungguh-sungguh. Tak apa, saya boleh masakkan gini-gini. Tapi bila Ustazah pergi kan, Ustazah kata, ya Allah ya Tuhan, sekecil-kecil rumah. Sekecil-kecil rumah. Tapi nak masak banyak untuk jemaah yang bersama dengan Ustazah. Lepas tu kan tak tahu macam dah berai-rai dah. Itu bocor, ini bocor apa semua. Tapi subhanallah, apa yang Ustazah belajar daripada sahabat-sahabat ni, kalau tak kerana Ustazah masuk dalam rumah tu, tak boleh baca pun kehidupan yang mereka lalui harian, ya, rutin mereka. Sebab bila kita jumpa dekat masjid, mereka dengan gembira, mereka senyum, mereka menyanyi-nyanyi pembebasan Palestin, Masjid Aqsa, ya. Mereka selawat, mereka qasidah pada Nabi SAW. Jadi tak digambarkan pun penderitaan, ya, kesakitan tu. Tapi bila kita pergi jenguk sampai dalam rumah, nanti akan banyak rahsia yang terbongkar. Ya, akan banyak benda yang selama ni terselindung. Mereka dihimpit kemiskinan, kesusahan, hidup yang sangat tidak selesa. Ya, sentiasa diintai oleh SB Israel, kan, ya, Yahudi. Kemudian anak keluar masuk penjara, itu benda biasa. Jadi sampai Ustazah fikir, ya Allah ya Tuhan, kebalnya iman mereka. Ya, kuatnya semangat mereka. Apa yang Ustazah harap ketika itu, Fiza? Ustazah nak jadi sebahagian daripada mereka. Ya, nak jadi sebahagian daripada mereka. Mereka ada anak-anak yang mati syahid. Mereka kebanyakannya suami pun dah mati syahid. Ya, ya Allah ya Tuhan, macam mana aku nak bangkit dengan diorang, ya? Macam mana aku nak bangkit dengan para syuhada? Macam mana aku nak bangkit dengan para anbiya? Benda tu yang tertanya-tanya, Fiza. Macam mana aku nak bangkit kalau aku duduk wah-wah, senang lenang je kat tempat kita? Ya, jadi subhanallah, iman itu mengantarkan kita untuk rasa terkesan dengan saudara kita tadi. Ya, cubit paha kanan, paha kiri terasa. Jadi sama-sama. Maknanya apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Apa yang boleh kita sokong, kita sokong. Supaya apa? Mudah-mudahan akhirat besok kita bangkit bersama dengan para syuhada. Ya, mudah-mudahan akhirat besok kita bangkit dengan golongan ini. Golongan yang bersusah payah dalam hidupnya, yang iman mereka benar-benar diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, ya, Ustazah berharap sangat sahabat-sahabat sekalian, ya, Fiza, bahkan Ustazah bercakap kepada diri sendiri juga, ya, supaya kita ni biar ada satu cita-cita, satu hala tuju dalam hidup untuk memanfaatkan hidup kita kepada ummah. Kalau boleh bercakap, kita bercakap. Ya, tapi tak nak semata-mata bercakap saja. Boleh buat tindakan, kita buat tindakan. Boleh infak, kita infak. Boleh bantu, kita bantu. Tenaga, harta, wang ringgit. Semuanya kita sekarang, iman kita tu menuntut untuk satu package dalam kehidupan kita ini membuktikan iman yang ada dalam jiwa kita. Ustazah nak bacakan satu ayat dalam surah As-Saff, ayat 10, 11 dan 12. Kalau ikutkan sampai 13, ya. Antara surah yang semua surah sedap sangat, ya, semua mukjizat. Ini adalah mukjizat kubra, kan. Tapi kadang-kadang saya pilih juga, ya, kalau surah yang bila baca dalam solat sunat kita, kan, antara adalah surah As-Saff. Surah As-Saff ni malah Ustazah pernah ikuti satu Qiyamul Lail, ya. Sebenarnya Ustazah tertarik dengan surah As-Saff tu lepas tertarik sangat nak baca surah As-Saff dalam semayang, dalam solat. Lepas Ustazah pergi Qiyamul Lail. Ustazah pergi Qiyamul Lail, satu ustaz tu conduct jadi imam. Ustaz tu baca surah As-Saff penuh habis, satu rakaat habis surah As-Saff. Masya Allah, Fiza, tak terasa pun Fiza berdiri, tak terasa apa pun. Malah kan rasa macam, ya Allah, begini sekali masuknya surah As-Saff tu dalam hati kita bila kita bangun malam baca dalam solat. Sejak daripada tu Ustazah pun cuba ikutlah, ya, memang menusuk-nusuk, ya. Jadi Ustazah nak baca surah As-Saff. Ayat berapa tadi, Fiza? 10, kan? Ya, sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu
Aku tunjukkan satu perdagangan, jual beli yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Allahu Akbar, ya. Allah tanya pada orang beriman, kamu nak bisnes tak? Kamu nak berdagang tak? Kamu nak buat jual beli tak? Dan jual beli kamu ini, dia punya faedah dia, natijah dia, hasil dia, keberuntungan dia ialah Allah akan selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Fiza nak tahu tak bisnes apa ni? Ya, Fiza nak jual ni, nak jual barang. Ya, bisnes apa? Jawapannya pada ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Isinya ialah iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi perdagangan dengan Allah, bisnes dengan Allah, macam mana cara dia? Kamu berjihad di jalan Allah dengan jiwa kamu dan harta benda kamu. Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamu berjihad di jalan Allah dengan jiwa kamu dan harta benda kamu. Masya-Allah. Inilah bentuk perdagangan dengan Allah yang Allah tawarkan, Allah janjikan, Allah akan selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Kalau kita mungkin belum diuji berjihad dengan jiwa raga, ya, kita belum lagi sampai ke tahap itu, tapi marilah kita berjihad dengan harta benda yang kita ada. Bagilah RM50 kalau RM50 itu yang kita mampu. Bagilah RM10 kalau RM10 yang kita mampu. Namanya apa? Jihad di jalan Allah dengan harta benda kita. Infak fi sabilillah. Berikan 100, kalau 100 yang paling ikhlas yang kita boleh berikan. Kalau Allah limpahkan kita dengan harta yang banyak, janganlah RM10, janganlah RM50. Ya, antara sedekah yang sangat disukai oleh Allah adalah sesuatu yang yang bila kita keluarkan itu berlaku ithar. Apa dia ithar? Kita rasa terkesan juga sebenarnya. Ya Allah, 2,000 ni kalau beli gelang besar juga dapat gelang. Tapi tak apalah, ini gelang kita yang ke-8, ini gelang kita yang ke-7. Tak apalah, bismillah, 2,000 ni kita bagilah infak untuk membantu saudara kita di Syria, bantu saudara kita di Palestin. Terkesan tak pada nafsu kita? Terasa, mungkin 3-4 hari tengah ingat juga, sayangnya lah 2,000 tu, tapi nak buat macam mana, dah bagi pula. Belajar ikhlaskan. Itu jihad dengan harta. Itu boleh membersihkan hati kita daripada kecintaan kepada dunia dan hawa nafsu. Jadi ini adalah jual beli kita dengan Allah, ya. Dan apa yang Allah akan berikan? Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Orang-orang yang berjihad dengan harta benda, dengan jiwa raga, beriman kepada Allah dan Rasul, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga Ad. Itulah kemenangan yang agung daripada Allah. Jadi kita pada 10 akhir Ramadan ni memang doa kita, ya Allah ampunkan dosa kami, angkat darjat kami, tambahkan pahala kami, berikan barakah hidup kami. Dalam masa yang sama Allah membukakan peluang dan ruang untuk kita membuktikan kebenaran doa kita tadi. Allah berikan kita jalan. Kamu nak diampunkan dosa kan? Ya, silakan sedekah. Kamu nak diampunkan dosa kan? Silakan infak fi sabilillah. Kamu nak naik darjat kan? Bangun malam, hidupkan malam-malam Ramadan kamu. Jadi ada tindakan. Sebab iman ni bukan cakap dengan lisan. Iman adalah keyakinan di hati, disebut di lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan tindakan. Jadi sebab itulah ya Fiza, semua sahabat-sahabat yang budiman, mudah-mudahan ya kita dapat benar-benar
memanfaatkan ya hari-hari akhir Ramadan ini untuk melakukan yang terbaik. Dengan Allah kita semakin taat, dengan manusia kita menebarkan manfaat. Ya, jadi berfikirlah pada ruang lingkup diri kita, keluarga kita, bagaimana kita nak menebarkan manfaat kepada ummah, kepada masyarakat. Dan Malaysia for Syria telah menjadi salah satu daripada medium, platform, wasilah ya untuk kita semua memberikan sumbangan untuk membantu saudara-saudara kita di bumi Anbiya, iaitu di bumi Syria yang sekarang sangat-sangat memerlukan ya bantuan kita. Mereka tidak maulah berpuasa sehingga tidak berbuka-buka ya, sampai tak tahu sempadan puasa ni bukanya bila. Sebab apa? Sebab tak ada benda nak buka. Ya, jadi Malaysia for Syria pun telah buat satu program kan, ya, program iftar ya. Apa nama programnya, Fiza? Kita ada Ramadan Al-Habib, which is iftar. Kita siapa yang nak sponsor, harganya RM15. So kita akan sediakan iftar ni sepanjang Ramadan kepada pelarian Syria di Syria. Namun begitu kita juga menyantuni pelarian Syria di Malaysia, dan insya-Allah pada Isnin ini dan juga pada Rabu ini kita menyantuni mereka di sekitar Kuala Lumpur, yang mana kita menyediakan juadah berbuka seperti roti, iaitu makanan, salah satu makanan roji ya Ustazah, makanan roji orang Arab. Dan kita ada sediakan tamar hindi, kalau kita ni orang Melayu panggilnya air asam Jawa, tamar hindi, dan juga makanan Arab lah. Itu salah satu yang di Malaysia. Dan juga kita juga menyediakan makanan iftar di Syria juga, termasuk dengan kotak makanan dan ikannya. Okey, Ustazah pun baru teringat ni bila Fiza cakap ya. Yeah. Sebenarnya pelarian-pelarian Syria, Yaman ya, ramai dekat Malaysia ni. Benar Ustazah, betul. Dan sebab macam ni Fiza, Ustazah engage dengan mereka, berkawan dengan mereka ya, dan kita dapat selami kesusahan mereka untuk survive. Betul, sangat susah. Bayangkan kadang-kadang ya ada yang kena tangkap. Ya, sebab dia orang punya masalah dengan UN tu tak selesai lagi. Kena tangkap, kena bayar untuk apa? Untuk apa nama dia tu, kalau kena tangkap tu nak kena tebus balik lah ke apa tu. Kan ya, nak kena dengan duit. Ada yang kadang mak tu dah sakit melarat tapi tak tahu nak hantar hospital mana, tak ada duit nak bayar ya. Rumah sewa dah tak boleh sewa dah. Mereka tu duduk kat sini Fiza, mereka bekerja. Mereka cari rezeki. Ya, sebab apa? Sebab bukan jenis nak meminta-minta, tapi kudrat untuk bekerja dan peluang tu tak seluas macam kita penduduk tempatan. Betul, ya. Jadi mereka tu dah tak sempat untuk meratapi takdir yang sudah-sudah. Sungguh ini kawan Ustazah kat sini. Tak sempat. Dia kata apa? Dia kata kat Ustazah, dia panggil Ustazah Nur, aku tak ada masa nak menangis dah atas apa? Atas keluarga yang dah terpisah. Tak ada masa nak menangis, rumah dah kena bom, tak ada masa. Kenapa? Aku fikir nak bagi adik aku makan hari ni dan esok lusa. Jadi sampai sahabat Ustazah tu belajar apa saja yang boleh belajar. Terjemah itulah, inilah, macam-macam. Sebab apa? Sebab nak bagi mak dia makan kat sini. Nak bagi, Masya Allah ya, nak bagi adik-beradik. Adik-adik yang kecil-kecil semua dah datang bawa sini kan. Sampai saya kata, Masya Allah, kesiannya kat mereka ni. Ya, sangat kesian. Walaupun kita rasa macam, alah bagi RM15 je pun. Kan, untuk iftar kan. Itu pada kita kecil. Pada kita kalau orang bagi kita makanan, kita mungkin tak makan sangat pun, makanan kat rumah kita dah banyak. Tapi pada mereka, dapat jimat RM15 sehari untuk 30 hari, itu sudah terlalu besar bagi mereka. Benar Ustazah. Kalau ikutkan Ustazah, waktu pada awal lagi Ramadan memang kita ada buat agihan untuk pelarian Syria di Malaysia Ustazah. Pelarian Syria dan juga Palestin. Betapa bersyukurnya mereka Ustazah, nak katakan mereka ni terkesan, kalau kita tahu dengan COVID ni, mereka terkesan dengan PKP yang mana mereka tak boleh bekerja. Betul. Nak balik rumah, dan terpaksa pula kalau katakanlah di Malaysia kita ada peruntukan yang diberikan oleh kerajaan, tapi tidak mereka Ustazah. Jadi bila kami sediakan makanan, ya Allah, betapa mereka kata, ya Allah, aku bersyukur, terima kasih kepada kamu sebab kamu masih lagi prihatin ke aku. Terima kasih. Lepas tu esok tu lagi memang diorang sangat-sangat, ya Allah, menghargai Ustazah. Diorang sangat mensyukuri apa yang kami berikan. Walaupun kita rasa Ustazah, kita bagi, ya Allah, aku bagi roti sahaja. Roti tu 20 keping.
Tapi mereka tu diorang, mereka bersyukur tu Ustazah secara ekspres. Subhanallah, kami pun rasa macam ya Allah sedihnya. Dan ada satu lagi pelarian sirah ni Ustazah nak katakan, aku nak minta tolong kau, tapi kalau kau tak boleh tolong tak apa. Kenapa, kita tanya. Dia kata aku hampir kena halau daripada rumah kerana aku tak mampu bayar sewa rumah. Berapa sewa rumah kau? 950 sebulan. Dan aku tidak bekerja. Kau kena kau fahamkan bila kita ada kat UN, kita illegal bekerja di Malaysia. Bila baik lagi restoran pun tutup dan tidak ada orang yang datang. Aku tidak ada kerja nak boleh. Aku bukan tak mahu bekerja, aku mahu bekerja. Tapi apa yang aku boleh buat? Semua pekerjaan tak ada. Restoran ku tutup, tempat untuk kedai-kedai pun dia tak nak ambil aku bekerja. Jadi aku tak tahu nak buat apa. Tapi kalau katakanlah kau tak boleh tolong, tak mengapa, aku akan usahakan lain. Bila saya dengar tu Ustazah, saya rasa macam ya Allah ya Tuhanku, apa yang aku boleh buat? Saya rasa diri saya ni, kita dah dengar, kita dah tahu dah dia sangat struggle Ustazah, tapi dia tidak menunjukkan dia struggle. Aku bersyukur apa yang ada kat Malaysia, dan aku bersyukur aku masih berada di sini, rakyat Malaysia masih prihatin dekat aku. Dan aku bersyukur rakyat Malaysia ataupun negara Malaysia memberikan aku tempat tinggal, tempat perlindungan. Betapa mereka, ya Allah subhanallah, mereka sangat bagus Ustazah. Ada sahabat Ustazah Fiza, dia cuba sangat sara adik dia untuk dapatkan pendidikan kat Malaysia. Dia orang pelarian kat Malaysia lah, ya. Dia cuba sangat nak bagi adik dia tu belajar supaya adik dia tak ketinggalan ilmu kan. Tapi satu hari tu saya jumpa adik dia dah bekerja. Adik dia dah bekerja. Saya macam heran lepas tu kakak dia kata aku dah tak mampu dah nak sara dia belajar. Jadi sekarang ni dia kata aku minta adik aku tu belajar, dengarlah dia kata ceramah-ceramah agama Arab kan dalam YouTube kan, secara formal tak boleh dah. Jadi pernah juga keluarga kami hantar pergi beli barang dapur untuk beberapa keluarga pelarian. Ya Allah, mak dia tu kalau boleh mak dia tu dia nak cium Ustazah ni. Allah. Dia punya apa, dia sampai dia kata macam kadang-kadang ayat yang diguna tu kan dia macam dia kata macam malaikat datang. Allah. Padahal tak ada apa pun, yang kita buat biasa je kan. Tapi nak bagi tahu bukan hebatnya kita, tapi kerana memerlukan sangat. Dia orang sangat memerlukan. Maknanya bila kita datang tu seolah-olah doa dia mustajab. Bila bantuan kita sampai tu seolah-olah makna inilah doa dia malam hari tadi, siang tu telah pun dimustajabkan. Macam itulah macam dia punya pemikiran ya, emosi dia orang. Jadi masya-Allah Fiza, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita telah pun bersembang bual bicara kita pada petang ini, dan Ustazah untuk akhirnya lah mengajak semua muslimin muslimat untuk menunjukkan keprihatinan dan cakna kita. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita di Syria, sama ada yang di sana ataupun pelarian-pelarian Syria yang di sini, khususnya untuk bulan Ramadan ini. Yang di mana bulan Ramadan tahun ni tu bersama pula dengan pandemik COVID-19 Jadi ujian tu maknanya dalam suasana diuji. Masing-masing tidak dapat nak keluar untuk mencari sumber pendapatan untuk yang kawan-kawan kita pelarian di Malaysia kan jadi mudah-mudahan usaha Malaysia for Syria diberkati Allah dibukakan pintu hati rakyat Malaysia, Brunei, Indonesia semualah untuk sama-sama membantu. Dan mungkin ada sepatah dua kata daripada Fiza, silakan. Untuk sekarang ni kita tengah mengadakan kempen dan kita mohon, kita cuba nak sasarkan dana sekurang-kurangnya 1 juta, dan pada orang yang menonton yang live ni boleh sumbang kepada akaun Malaysia Lifeline for Syria. Boleh pergi ke page Malaysia for Syria, boleh klik link di situ. Kita akan buka sumbangan ini sehinggalah akhir Ramadan. Dan untuk yang nak menyumbang kepada pelarian Syria di Malaysia, boleh terus DM ke page kami, ataupun kita akan respon terus. Dan untuk siapa yang nak berikan bantuan makanan kepada pelarian Syria ataupun hygiene kit dan sebagainya, barangan, boleh saja berhubung dengan saya sendiri, Fiza Bahar, ataupun boleh terus ke DM juga. Boleh ke nombor telefon kita ada talian 019
Allahumma salli ala saya tak ingat lah. Tapi boleh terus ke page Malaysia for Sira saya. Ya saya. Okey, so maknanya semua boleh lihat page Malaysia for Syria untuk menyalurkan bantuan. Dan kalau tak silap Ustazah, memang sentiasa kan ada, kalau untuk pelarian kat Malaysia pun sentiasa kan ada bagi bantuan. Ustazah dijemput kan minggu depan tapi Ustazah tak dapat datang. Itulah. Ya, maknanya tapi Ustazah alert lah bahawa bantuan tu disalurkan setiap hari ya untuk membantu iftar pelarian-pelarian Syria di Malaysia dan juga menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita ya di Syria itu sendiri. Jadi terima kasih Fiza, kami doakan agar semuanya dimudahkan urusan oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada tuan-puan yang budiman yang bersama-sama dengan kami. Ya, mudah-mudahan dengan keprihatinan kita terhadap nasib umat ini, sudilah Allah mengampunkan dosa kita, ya, meningkatkan, menaikkan darjat kita dan memberkati kehidupan kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.